Tapi Kak Makcik dia tak keluar korek. Tak, saya lah dapat. Okey. Sekarang ni dia dah record dah tapi tak masuk lagi tau orang. Tak ada siapa. Patut je Masuk. nak ni balik. Tak apalah, record pergi lah. Okey, ni ada cancel. Cancel, lepas tu boleh ada lagi tak? Ada record lagi tak? Tak apalah, kita tengah record sekarang kan? Dia tengah record. Ada record tu. Okey, satu lagi, ada partisipan tak? Korang cakap belakang. Oh, reaction, share, record, whiteboard. Tak ada. Partisipan tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, sekejap. Tak ada. Okey, ada ni partisipan 2 orang. 2 orang. Lagi kalau katalah ada seorang masuk bising depa ni, makcik masuk kat partisipan tu, cuba makcik pergi dekat nama saya tu, tekan, klik kat nama saya. Okey. Ada keluar tak mute? Ada mute, ada. Nanti kalau depa yang cakap tu, makcik tengok siapa punya yang cakap tu kan. Makcik mute kan dia. Okey, time out, saya pergi nah. Okey, good Okey, luck. keluar balik. Dah keluar balik belum? Bismillah. Okey. Dah keluar nampak muka dah? Dah. Kalau nak nampak semua orang, makcik tekan yang ada button banyak tak? 9 button Ni tak? tak ada. Phone tak ada. Switch kamera pun tak ada? Tak ada, dia kena kai. Swipe. Okey, saya keluar nah. Okey, good luck. InsyaAllah InsyaAllah. InsyaAllah. Sekian salam depan nah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak ini Ustazah dah hal, dia masuk lewat sikit. So dia suruh kita terus baca. Ya ke? So baca muka surat berapa? Assalamualaikum. Sekejap ada orang salah. Siti, muka surat berapa dia suruh baca? Assalamualaikum. Sekejap Sambung ada kan? tamu. Kena sambung kan? Itulah Sambung. minggu lepas tak ada. Minggu depan tak ada? Yalah minggu lepas saya tak ada. Jadi Okey, surat berapa kita ya? ada nanti kejap sebentar. Hari ni sepatutnya kita masuk bab ke-32. Bab 32. Cara minum Rasulullah muka surat 220. Kan? Betul tak? Ya. Betul. 220. Baru berapa orang masuk? Tunggulah baru pukul berapa. Dia selalu sampai 10 orang gitu. Barulah. Okey, insyaAllah. Kamu berapa orang? Pak Sat dia ya, Pak pergi. Pak kat AJN dia tengah ada prosedur. Dia ada prosedur ini. Sial, Allah Akbar, doakan semoga prosedur. Tadi dia macam pening-pening sikit lepas first prosedur. Harap-harap prosedur dia jalan lancar lah ya. InsyaAllah Kalau kan. okey dia boleh balik dulu. Ya, itu pun nak kena rehat juga tu. Ya. Pergi pagi balik petang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, terlambat. Okey. Apa khabar Faizah? Ada Kak Mun. Baru lepas tenasa semua. Ya, kita dalam kelas BA kata lama Faizah ni tak ada. Di belakang Kak Mun. Hmm. Nak bangun kalau duduk. Tak apa. Kita ada pasal niat kata sikit aja, insya-Allah Allah akan bantu. InsyaAllah. Nanti dia geda-geda sikit. Yalah, tapi betul tau, dalam reda-reda kalau kita tertinggal memang parah lah nak kerja. Takut. Suami saya kata jangan nak ngada-ngada. Kan nanti kan takut lagi parah. Tak wani saya nak lawan dia. Apa Pak Izzah? Kalau Datuk masuk lambat, Pak Izzah baca doa, lepas tu terus baca Apa ni? Boleh? ke? Sebab Ustazah dah hal sekejap. Yalah, Ustazah dah pukul berapa masuk? Dia tak pasti. Dia suruh kita terus je baca. Ustazah, okey. Kita ada dapat bantuan sikit daripada dua Ustazah kalau yang ada dalam tu. Ustazah Cik Jah dan Ustazah Faizah, Faziah ada situ tak? Ya, Ustazah Faziah ada, Ustazah Cik Jah ada. Lalu dia orang masuk lah, harap-harap dia orang masuk lah. Dah boleh tahu tak berapa orang ada ni? Baru 6 orang. Baru 6 orang tu Ustaz. Baru 31 minit. Okey. 31 minit. Alhamdulillah. Semua sihat-sihat walafiat. Ada apa-apa berita ke? 2 hari lepas Kak Mun saya bangun tidur tiba-tiba sakit kat papan punggung. Ya Allah Kak Mun nak bergerak pun tak boleh. Kenapa? Bangun tidur tak tahu. Sakit kat papan punggung bukan pinggang. Pinggang tak sakit, papan punggung tu. Itu mazalah. Otot. Otot ke? Tapi saya nak tanya, saya nampak Datin Norian ada tu. Siti Fatimah. Who else dalam SEB? Kejap. Sebab saya pun pakai phone. Internet tengah problem. Ada Badrin, Faizah, Maimun, Norehan, Sharifah, Khairazon baru nak masuk. Okey. Saya rasa SEB kita bagus lah. Should continue lah. Buat sendiri. SEB. Senamat Electric Bank. And then hari tu, kalau tak silap saya, Datin Azian ada hantar satu video kan? Video tapi video tu dia punya pergerakan tu tanpa electric band tu, tapi dia punya pergerakan hampir sama dengan kita kan? Betul. Siapa Datin hantar ke? Datin Aizan. Asian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Baru balik tu. Ya dah balik dah. Allahu Akbar. Apa khabar di sana? Bagus. Okey. Alah, biasa dah.
Orang Biasa. tak sihat. Lepas tu orang kampung arwah suami ni abang dia yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak ziarah yang meninggal. Yalah kita di SRT ni pun kan dalam tahun depan dengan tahun ni rekod kematian yang paling tinggi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa wabarakatuh. tu? Semua yang dah tua-tua apa nak kata. Yelah. Dah memang time kita nak pergi Kak. Waiting list. Pula kan nanti. Tak tahu siapa yang dia jemput dulu kan. Ya, di antara kita siapa dulu pun tak tahu. Kita tak tahu. Maafkanlah ya kita, bermaaf-maafanlah ya kita ya. Sama-sama. Sebab doktor tu ada cakap dengan Kak Mon. Dia kata macam ni. Makcik, apa tu, sakit tak semesti mati. Betul. Dia kata sakit tak semesti mati. Dia kata. Betul. Lepas tu dia kata muda pun tak semesti sihat. Dia cakap tau. Ya. Faham tak dia cakap? Dia kata, kelakar tu. So bila saya jumpa dia akan kata saya, aging. Aging maknanya, ni dah memang tua punya sakit lah. Tak Mon, dia nak pujuk kita. Jangan kita Jangan risau sangat. Ya, betul. thinking, positive thinking. Cebal. Tengok tu, yang cakap tu siapa tu? Dah lah. Betul Izzah lah. lah. Sebab doktor memang cakap gitu pun dengan saya. Ya, semua sama. Pak Izzah belum sampai lagi 60 kan? Dah 6 lah. Kak Nun, baru hari Sabtu lepas 63. Ya ke? Baru 63. Baru you. Baru. lagi. Baru. Lama lagi nak kerja lah. Nak kerja kita 10 tahun lagi lah. Memang tak kerja kalau nak tengok umur kan. Tak tahu lah. Ada sempat orang nak kerja masuk Kak Siti Fatimah. Ada orang nak masuk, saya nampak Robiah tu. Dia cuba masukkan dia. Sebab Kak Yah yang datang surau selalu tu. Dia nak masuk, Habis saya saya nampak. nak buat sebab saya pakai phone, tak pakai laptop. Okey. Apa ni, iPad dia masalah. Okey, tak apa. Saya cuba. Saya tekan partisipan. Okey, tak apa. Siapa yang buka link Kak Timah? Fat bukakan Kak Timah khusus. Kalau Fat buka link dia yang kena ni. Tak apa. Patut Kak Timah boleh juga kan. Waalaikumsalam. Kak Yah nak cuba masuk ya? Aku ni yang aku ni apa? Okey. Tak boleh masuk dia. Patut dia cubalah sebab Fat offer open siap-siap. Bila tu? Dia dah buka 245 tadi. Kak Yah datang rumah saya. Ada, nanti ada lah. Kalau tak Kak Bat, suami saya hantar. Macam tu. Kak Yah datang 2.30. Kalau ada sesiapa boleh. Ustazah belum masuk ya? Ustazah masuk lewat. Ni dah ada 11 orang Kak Mun. Yang bawa nanti besok Kak Bat bawa. Lewat. Kak Bat, besok pagi Kak Bat bawa. Bawa saya, kalau Kak Yah nak ikut sekali. Besok pagi pula. Besok petang, kalau Kak Yah nak ikut, Kak Yah datang sekali. Pukul 2.30 Kak Yah datang rumah saya. Sebab kata Kak Riza boleh parking. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah 11 orang. Nak mula ke? Datuk dah ada kan? Datuk pun ada. Ustazah ada tak tadi? Ustazah, tunggu Ustazah lah tak? Tak. Ustazah pun kita mula dulu. Datuk tak baca mesej ni. Okey, kita baca dulu apa. Kita baca, kita discuss di pembelahan je lah. Yang mana ada idea bagilah. Okey. Cara minum Rasulullah. Muka surat 220. Okey, Pak Izzah. Ya, 220. Kita mulakanlah sikit dengan apa bila kita nak ada apa ni, kita mulakan macam baca Fatihah dulu. Okey. Bila nak habis pun kita selain kita dah habis tu kita baca apa ni
apa tu doa apa ni Kifarah. 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 Okey, jom kita Ya. buat pembukaan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana walul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina ya zal Mengalahkan Ustazah melancong betul. amin bil khair Jadi indah ya bang. ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau saya tersalah baca hadis, tolong betulkan ya. Saya cuba sedaya mungkin. Okey, kita mulakan bab yang ke-32 bawah tajuk cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara minum air Zam-Zam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sariba min Zamzama wa huwa qa'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam secara berdiri. Catatan, dilarang minum secara berdiri tetapi adalah afdal minuman air Zam-Zam secara berdiri. Amru ibnu Shu'aib radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya iaitu Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air dengan secara duduk dan juga berdiri. Catatan. Banyak hadis yang melarang minum secara berdiri. Dinyatakan di dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa janganlah seseorang pun minum berdiri. Jikalau dia terminum secara berdiri dengan keadaan terlupa, maka hendaklah diluahkan keluar. Pertentangan cara minum Nabi ini telah dijelaskan dengan cara yang berlainan oleh ulama. Sebahagian ulama berpendapat bahawa larangan tersebut datang kemudian lantaran itu membatalkan amalan yang pertama. Sementara sebahagian ulama berpendapat bertentangan sekali dengan tersebut. Mereka menyatakan bahawa hadis yang menyatakan baginda minum air berdiri membatalkan yang satu lagi. Tetapi kedudukan yang masyhur ialah bahawa larangan tersebut bukanlah sesuatu yang haram tetapi hanyalah sebagai adab dan akhlak dan juga sebagai sifat kasih sayang kerana menurut Ibnu Qayyum dan lain-lain ulama, minum secara berdiri mempunyai beberapa kemudaratan. Ringkasnya, baginda minum berdiri hanyalah untuk menunjukkan bahawa diperbolehkan melakukan demikian, bukanlah sesuatu yang haram sebagaimana yang dilarang walaupun sebenarnya cara demikian adalah makruh dan tidak baik. Minum baki air wuduk secara berdiri. Nazal ibnu Sabrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Atya Aliyun radhiyallahu anhu bikuzin man ma'in wa huwa fil rahbati fa akhadha minhu kaffa wa wasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa zira'aihi wa ra'sahu thumma shariba minhu wa huwa qa'imun thumma qala hadha wudu'un man lam yuhdis hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Tatkala Ali radhiyallahu anhu sedang duduk di halaman masjid, kufah dibawakan kepadanya sebekas air di dalam bekas tanah. Dengan segenggam air itu, beliau pun berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Kemudian
melalukan tangannya yang basah ke muka, tangan dan kepala. Selepas itu beliau minum sedikit air dengan keadaan berdiri lalu berkata, inilah air wuduk seseorang itu yang telah berwuduk dengannya. Dah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sedemikian ini. Okey, Kak Mun, ada sikit-sikit nak ulas? Ada pendapat? Halo kawan? Halo? Halo, sambil dia ambil wuduk tu maknanya dia ambil air tak ada air yang di tangan tu boleh diminum lah. Kan? Maksudnya tu kan? Rasanya faham air yang baki tu. Air yang Baki baki lah. yang kita buang wuduk. Oh, baki ambil air wuduk. Maknanya baki air yang bertakung. Dalam ni sebut baki tu, baki air yang wuduk. Dia kata bukan kita ayat tadi kan. Inilah air wuduk seorang tu. Baki ya? Mana? Minum sedikit air dengan keadaan berdiri. Masa tu dia tengah ambil wuduk kan? Macam balik kat belakang tu. Macamnya, tengok macam Kak Mu cakap tu. Kemudian melalukan tangannya yang basah ke muka, tangan dan kepala. Selepas itu beliau minum sedikit air dengan keadaan berdiri lalu berkata, inilah air wuduk. Maknanya dia tak kata baki yang bawah tu. Bukan baki bawah. Yang ada di tapak tangan tu. Cuba baca balik yang tu. Cuba baca betul. Yang mana? Cuba baca yang belakang. Muka surat dua-dua tu. Baki air wuduk. Tak kala air sedang duduk dia mana? Allahu Akbar. Tengok yang muka surat 222 tu Kak Mohon, yang 3 kali 2 tu. Kemudian dibawa kepadanya sebekas air di dalam bekas tanah kan, dengan segenggam air itu. Beliau pun berkumur-kumur dululah kan. Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian melalukan tangannya basah ke muka, tangan dan ke dan tangan. Selepas itu beliau minum sedikit. Bagi saya rasa itulah. Sekarang kita tak ada air, kita dah kumur-kumur. Ada lagi sedikit tu, saja teguk lah. Bagi macam tu kan. Juga. Okey, kita tengok catatan, manalah tahu kot dia buat penjelasan kita nanti Ustazah kan dia ada buku dia yang lain tu kan. Berdasarkan dapat kita kan, mungkin Kak Mun faham macam ni, Kak Pah faham macam tu. Kita tengok. Ni air wuduk sendirilah, bukan air wuduk yang bertakung atau air wuduk dalam calung atau air wuduk dalam dalam kufah air tu. Air wuduk orang tu sendiri. Air wuduk dia sendiri. Yang ambil macam kita basuh tangan, keluar muka, biasanya ada tu. Minum sikit sambil berdiri lah. Ya, itu dia. Okey, kita baca Catatan. Perbuatan ini dikatakan wuduk dengan maknanya yang umum, tidak mengikut makna secara tepat yang mungkin diterjemahkan sebagai masak, yakni bukan tangan yang basah ke seluruh tubuh. Kerana cara ini menggunakan air yang sedikit. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahawa tangan dan kaki dibasuh. Jika inilah keadaannya, maka air yang digunakan tentulah banyak dan dikatakan wuduk yang baharu telah dibuat. Jadi kan dalam bekas yang sikit tu, yang melekat-melekat kat tangan tu kan dia buat sikit-sikit berjimat lah kan. Maknanya air tu, air yang dalam baki tu dah terkena juga air wuduk dia. Dia minum air tu lah. Kan dia cuma diberikan sebekas air dalam bekas tanah. Yang lebih-lebih. Cuba baca minum baki air wuduk tu. Okey, yang atas sekali Kak Mun. Minum air baki air wuduk. Minum baki air wuduk secara berdiri. Okey, gini Dengan segenggam air itu, beliau pun berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian melalukan tangannya yang basah ke muka, tangan dan kepala. Selepas itu beliau minum sedikit air dengan keadaan berdiri lalu berkata, inilah air wuduk seseorang itu yang telah berwuduk dengannya. Dah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sedemikian. Tak tahu tu. Perbuatan teruskan. Jadi kena air yang sedikit itu kan macam kita pergi Mekah lah, duduk dalam masjid wuduk batal kan.
air setengah botol pun boleh buat wuduk kan. Maksudnya sebab dia kata kat bawah ni bukan menggunakan air yang banyak. Cuba Faizal, tengok. teruskan baca Faizal. Teruskan baca para Terus ketiga. tuan baca. Terus baca. Baca sampai bawah. Para Baca ketiga, sampai kita bawah. tengok kemudian ni. Okey. Perbuatan ini dikatakan wuduk dengan maknanya yang Yang umum. itu dah baca. Yang lah Okey. bawah sekali. Minum baki air, minum baki air. Minum baki air. Okey. Minum baki air wuduk secara berdiri diperbolehkan. Allamah Syami rahmatullahi alaihi yang mendapat fakta yang benar daripada beberapa wali Allah bahawa beberapa penyakit dapat sembuh dengan minum baki air wuduk secara berdiri. Mulla Ali Qori mengatakan minum baki air wuduk ini secara berdiri adalah mustahab. Ini terdapat di dalam ulasan beliau terhadap Sahih Tirmizi. Tapi cara minum dia. Minum lepas wuduk minum air lebih tu berdirilah, tak payah duduk. Tak apa, itu kita tanya nanti, kita KIV. Okey. Cara minum. Allahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasa fil inani thalathan idza syaraba wa yaqulu huwa Syariba. Iza syariba. Idza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti minum dengan 3 nafas dan mengatakan bahawa cara inilah yang selesa dan menyegarkan. Maksudnya seteguklah 3 nafas kan. Okey. Catatan. Minum sekaligus dilarang menurut hadis. Ulama telah menyatakan kemudaratan minum sekaligus. Kata mereka ini boleh melemahkan khususnya urat saraf. Cara demikian juga boleh merosakkan perut dan hati. Betul lah minum air mendadak macam tu kan. Masuk mendadak banyak sekali arum. Sempat ke air tu nak proses nak apa, sedangkan air tu kan cair. Mudah mengalir. Kamu ni ingat tak cerita zaman dulu-dulu seorang pengembara lepas tu datang ke rumah seorang di padang pasir kan. Tiba-tiba dalam keadaan kehausan tu, tuan rumah tu bagi dia minum segelas air, di dalam gelas itu diletakkan rumput-rumput kering. Ya, ada. Bila Supaya dia orang teguk pelan-pelan. minum dengan gelojoh sebab ada rumput-rumput kering dan rumput-rumput tu menghalang dia minum dengan gelojoh. Bila ditanya kemudiannya kenapa dimasukkan rumput-rumput kering, adakah itu sebagai penawar? Dia kata nak mengelakkan kamu yang kehausan minum secara gelojoh. Maksudnya di situ tersirat nasihat. Orang Cina minum air teh Cina. Teh Cina kan? Saya berkawan dengan orang Cina. Air teh Cina tu dia tak tapis teh tu. Saja memang letak saja dalam teh dan tanpa gula kan. Dia minum tu lah sip lah. Mana sip? Sip, teguk sikit-sikit sip. Dia tak terus tuang. Kalau kita air biasa kan kita terus tuang aja kan. Betul lah tu. Bagusnya. Tapi dia dalam perubatan pula orang kita ni kadang yang prima, kena minum seteguk sekaligus. Ada kan dulu masa mak-mak saya tu. Nak minum konon baca bismillahirrahmanirrahim teguk sekaligus dia kata. Itu kalau minum ubat pahit kamu tahu saya. Minum tak. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syaraba yatanaffas syariba. Kana idza syariba yatanaffas marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 2 kali ketika minum. Maksudnya minum pertama, stop bernafas. Minum lagi sekali, stop bernafas. Dan minum lagi sekali, tak payahlah kan. Cukup. Juga diriwayatkan daripadanya bahawa air hendaklah diminum bukan sekaligus tetapi 2 atau 3 nafas.
Catatan. Maksud hadis ini ialah air tersebut hendaklah diminum sekurang-kurangnya 2 nafas atau maksudnya 2 nafas semasa minum dan 1 nafas sebelum minum menjadi 3 nafas semuanya. Minum dengan 3 kali nafas. Sumamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i salasan. وزعم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. Anas radhiyallahu anhu minum air dengan 3 nafas dan berkata hanyalah cara begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Kamsyah radhiyallahu anhu menceritakan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qiryatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumahku. Kemudian baginda minum dari mulut kirbah, iaitu bekas kulit yang digunakan untuk mengangkut air yang tergantung sambil berdiri. Kemudian aku pula menghampiri mulut kirbah itu lalu aku memotongnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pula meriwayatkan sebagaimana yang berikut. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa qiryatun mu'allaqatun fashariba min famil qiryatin wa huwa qa'imun faqamat ummu Sulaimin ila ra'sil qiryati faqata'atha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah Ummu Sulaim ibnu Anas bin Malik. Baginda mendapati kirbah tergantung. Baginda telah minum dari mulut kirbah itu sambil berdiri. Maka berdirilah Ummu Sulaim untuk memotong mulut kirbah itu supaya ia dapat diminum dengan cara duduk. Penjelasan yang seperlunya mengenai adab minum. 1. Gelas atau mangkuk hendaklah diambil dengan tangan kanan. Kedua, baca bismillah. Ketiga, minum dengan 3 nafas. Keempat, minum secara duduk apabila minum di dalam bekas. Yang kelima, setiap kali bernafas, mulut hendaklah dialihkan daripada bekas, yakni tidak bernafas di dalam bekas air. Keenam, bacalah Alhamdulillah pada setiap kali berhenti. Ketujuh, jika perlu, bolehlah minum lebih daripada 3 kali bernafas. 8. Minum secara terus daripada paip air atau daripada bekas air kirbah adalah berbahaya kerana mungkin tertelan benda-benda bahaya yang boleh mendatangkan penyakit. Maka perlulah mangkuk atau gelas digunakan. 9. Minum air zam-zam dan baki air wuduk dengan secara berdiri adalah sunnah. 10. Jikalau tidak ada tempat untuk duduk, maka diharuskan minum berdiri. 11. Baik sekali jika dapat minum baki minuman orang lain kerana hadis menyatakan bahawa sakit baki air seseorang Islam yang lain adalah ubat untuk penyakit. Okey, ada Sanggup tak? Sanggup tak buat tu yang satu nombor 11 tu. Kak Mon, kalau kat orang Kedah dulu satu dulang makan untuk 4 orang tu 1 gelas je. So nak tak nak kena minum lah. Tapi kalau minum air baki macam kata ulama boleh lah. guru. Guru. Minum air baki Ustazah Rajaah. Dia dah lepas minum kita minum. Okey. Sebab dia bukan dia minum tu dia macam dia minum nanti dia luahkan, taklah kan. Dia tak luahkan balik sisa dalam gelas. Minum. Memang boleh. Dia minum pun dia duduk je Kak Amun kan. Minum pun cara sopan. Itulah. Cik tengok ada tak catatan apa-apa lagi? Kita tengok lagi. Okey, catatan. Janganlah terus minum air selepas sahaja bersetubuh atau setelah melakukan kerja-kerja yang berat. Sebab? 12. Tak habis lagi. 12. Sebelum minum air zam-zam, berdoalah kerana apa sahaja yang didoakan akan diperkenankan oleh Allah. 13.
Jika seseorang ingin menyuguhkan baki minumannya, susu atau serbat kepada orang lain, mulakanlah di sebelah kanan, tidak kira apa pangkat dan kedudukan seseorang itu pada tempat tersebut. 14. Jikalau teh atau serbat atau lain-lainnya hendak diberikan kepada tetamu, mulakanlah dari sebelah kanan dahulu. 15. Selepas minum, bersyukurlah kepada Allah. 16. Minumlah saki baki minuman yang ada. Tadi nombor 13 mulakan sebelah kanan. Tak, dia nak cakap tu yang jangan minum selepas bersetubuh atau setelah melakukan kerja yang berat. Tak, ni tadi nombor 13 ni. 13. Jika seorang ingin menyuguh orang bagi minuman baki itu, utamakan Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebab apa pun kan kita kena mula kanan dulu. kan? Itu yang dia kata kanan tu. Yelah, cawan kita pegang pun kanan kan. Kita pegang tangkai cawan kanan, kita minum depan. Ada orang, dia minum pada betul-betul tepat pada cangkir tu punya, handle tu tau. Perhati ya. Dia minum kan, dia tak minum macam dari kanan gitu kan. Dia minum gini. Oh, maksudnya dia pegang macam ni lah. Cangkir tu dia macam tu. Dia punya Ada sebab tapak dia tu di depan. tapak depan. Tak tahulah macam mana, apa sebab tak tahulah. Ada juga kan. Anak abang lah sebab lah. Kat pun sebab orang lain tak buat macam dia. So dia seorang minum macam tu. Allah Akbar. Okey kita, tapi apa-apa pun minum tadi boleh berdiri dan boleh duduk kan. Jadi Nabi purposely berdiri and then kemudian duduk. Maknanya tak adalah satu wajib yang kena duduk kan. Itulah Tidak sebabnya. haram tetapi makruh. Seandainya tidak ada tempat duduk, kita dibolehkan berdiri. Orang kata seperti yang dia cakap tadi lah, banyak mudaratnya meminum sambil berdiri. Kan yang depan-depan tadi. Terutamanya taraf. Okey, jom kita masuk. Sekejap. Nak tanya, Ustazah tak ada kan? Perjumpaan ni Ustazah tak ada kan? Ustazah Bushra? Ada, dia ada hal. Dia kalau sempat dia masuk juga. Suruh kita teruskan baca. Besok macam mana besok? Besok nak kena tanya dia. Besok pagi ada tak? Besok pagi nak tanya ya. Besok pagi. Besok pagi dekat DI kan? Pagi ada ke? Ada besok pagi bonda ada. Pastilah tengok Datin Fat cakap apa. Tapi besok pagi bonda ada. Bonda ada. According to Datin Aziz. Kalau ada lah tu. Tapi tak tahulah. Okey. Ustazah Fazia, apa pendapat Ustazah Fazia, ada apa-apa idea berkenaan dengan minum ni? Tak adalah idea macam tu lah. Biasalah. Maknanya kalau ada tempat duduk tu duduklah. Macam dia kata tadi, kalau tak ada tempat duduk tu kita bolehlah berdiri. Apa yang kita duk buat tu kira dah betul lah tu. Betul lah, minum 3 teguk tu betul lah kan. Minum 3 teguk, baca bismillah, dah habis alhamdulillah. Tu biasalah kan. Okey. Apa pun yang dia sebut sebelah kanan tadi tu, maknanya kalau kita duduk ramai-ramai tu, kita unjuk pada orang sebelah kanan kita tu dulu. Kau nak habiskan air dalam gelas tu kan, yang dia suruh habis tadi kan. Sebelah kanan tu, orang sebelah kanan kita. Jangan kita bagi orang sebelah kiri kita. Maksudnya apa? Bagi air kita? Kalau nak tu sebelah kanan, orang sebelah kanan, dahulukan sebelah kanan. Itu dia. Menyuguhkan tu mana dia menyuguhkan? Menyuguh tu kan saya faham macam tu lah. Maknanya nak share lah air tu kan. Share. Share. Bukan nak macam kita ada jug, kita nak tuangkan untuk orang. Juga kita nak tuang 1, 2. Ini dia kata di sini. Baki yang kita minum. Baki air minuman kita. Kamu menyuguh tak apa kamu menyuguh? Ulok. Kita ulok. Menyuguh bagi. Macam Ra kata tadilah, kita dahulukan apa-apa pun kanan kan. Menyuguh tu bagi. Suakan. Ulok. Okey. Menyuguh, ya. Sambung 226.
226 minyak wangi. Ini. Okey. Oh, ni atar lah favorite aku tu. Okey, bab ke-33. Ustazah Faziah mana? Ustazah nak baca hadis tak? Alah, baca je lah. Tempat yang tak Tak kurus betul tu kan saya tambahkan. Okey. Betul kan je. Ustazah Cik Jah tak ada? Ustazah Cik Jah? Tak ada. Tak ada juga. Okey, apalah. Ustazah nanti Hadis pun pendek-pendek je. Bacalah. Tak Okey. apa baca. Kalau silap, tegurkan je. Tegur je lah. Okey. Yang ni hadis pendek-pendek je. Penggunaan atar. Atar iaitu wangian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi atau tidak, badannya tetap mengeluarkan suatu bau yang sungguh harum. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa tidak pernah beliau terbau sesuatu wangian sama ada ambar, kasturi atau lain-lainnya yang terlebih wangi dan semerbak daripada bau yang keluar daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai dia tu syarat-syarat je lain. Banyak hadis yang menyokong hadis ini yang menyatakan bahawa badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeluarkan bau yang wangi sehingga orang ramai menggunakan peluh yang keluar daripadanya sebagai ganti pewangi, iaitu atar. Misalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim di dalam Bukhari dan sebagainya bahawa ketika beliau melihat Rasulullah tidur dengan peluh yang meleleh. Beliau mengumpulkan peluh tersebut di dalam sebuah bekas kecil. Baginda terbangun lalu bertanya, apa yang sedang beliau lakukan? Lantas beliau memberitahu bahawa beliau akan mencampurkan peluh itu dengan minyak wanginya. Kerana baunya terlebih baik daripada lain-lain pewangi. Begitulah juga diriwayatkan bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya ke atas telapak tangan lalu mengusapkannya ke atas pinggang dan perut Uqbah radhiyallahu anhu supaya beliau berbau wangi sehinggakan setiap isterinya daripada keempat-empat isterinya memakai begitu banyak pewangi untuk mengatasinya. Namun bau yang ada padanya terlebih kuat lagi daripada mereka. Begitulah juga Abu Ya'la radhiyallahu anhu dan periwayat yang lain telah meriwayatkan bahawa jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sesuatu lorong, orang yang datang kemudian akan mendapati ruang udara di situ dipenuhi dengan bau yang kuat dan segar. Lalu mengecami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja melalui lorong tersebut. Betul. Walaupun baginda sendiri mempunyai bau asli yang sungguh harum, masih juga baginda memakai pewangi atar yang baik. Kotak wangi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah kotak pewangi yang selalu digunakannya untuk wangian. Tidak menolak minyak wangi. Tumamah ibnul Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana Anas bin Malik la yaruddu tayyib. Faqala Anasun innan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tayyib. Anas radhiyallahu anhu tidak akan menolak pewangi sambil berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menolak hadiah yang berupa minyak wangi ataupun atar. So, jangan menolak 3 perkara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya jangan menolak 3 perkara. 1, bantal. 2, wangi-wangian. 3, susu.
Catatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi daripada kata tidak terhadap hadiah daripada ketiga-tiga jenis barangan ini dengan alasan bahawa tiga benda ini tidak membebankan si pemberi yang berperasaan baik. Maksudnya ialah apa sahaja hadiah yang diberikan itu daripada jenis yang biasa dan kecil, janganlah menolaknya. Terimalah sahaja dengan rasa bersyukur. Jenis pewangi untuk lelaki dan wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'u ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Wangian untuk lelaki ialah yang mempunyai bau yang merebak tetapi warnanya tidak kelihatan, seumpama ros, keuda dan lain-lain. Dan wangi-wangian untuk wanita ialah yang warnanya garang tetapi baunya lembut dan ringan, seumpama henna, za'faran dan sebagainya. Catatan, maksudnya ialah orang lelaki hendaklah memakai minyak rambut, pewangi, bau-bauan dan sebagainya yang berbau kuat tetapi tidak ada warna. Penjelasan, bertentangan dengan lelaki, wanita pula hendaklah menggunakan wangian, bedak tepung dan sebagainya yang tidak berbau kuat tetapi boleh mempunyai warna yang berbagai-bagai supaya bau tersebut tidak semerbak begitu jauh. Baunya tidak semerbak begitu jauh menjangkau hidung orang asing kerana mungkin perasaan mereka akan terangsang yang boleh membawa kepada perbuatan maksiat. Warna tidak sesuai untuk kaum lelaki. Jadi mereka hendaklah menggunakan wangi-wangian yang tidak meninggalkan kesan warna pada baju. Ummu Utsman An-Nahdi meriwayatkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza u'tiya ahadukumur riha fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jinnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu diberi raihan, maka janganlah ditolak. Sesungguhnya ianya berasal dari syurga. Minyak wangi lah. Minyak wangi. Ada Ustazah ada nak bagi ulasan? Tak ada. Senang je Ustazah jawab. Tak apa. Tadi pasal tak ada benda kan macam ni nanti kamu nak cerita pasal bantal dan susu. Okey. Sekarang ke lepas ni Kak Mon? Tak, tadi kan ada kata jangan tolak 3 pemberian kan? 3 pemberian tu iaitu tadi minyak wangi, bantal dan susu. Bantal walaupun tidak bercadang untuk tidur tapi baginda Rasulullah SAW sekadar memeluknya atau meletakkan di atas riba. So next day we present you a small pillow. Untuk ada orang tak ada lagi. Tak ada orang bagi hadiah bantal kan sofa? Ada tak? Bantal itu ada. Saya nak beritahu awak, mak saya suka saya bagi dia bantal. Sampai hari ni dia bantal itu yang dia paling suka. Dia peluk bantal tu, dia peluk, bawa peluk-peluk. Hadiah bantal. So lagi satu hadiah susu kan. Susu adalah minuman kegemaran Nabi. Jadi kalau kita bagi susu tu ikut sunnah lah kan. Jadi kita bagi hadiah susu. Belilah susu kotak ke saja. Minyak wangi, bantal dan susu kotak. It's a good present. Itu yang kamu nak cakap lah. Tu je. Nak hadiah susu beli Farm Fresh kan? Hadiah Farm Fresh. Boleh bantu-bantu kawan.
Okey, jom kita sambung. Jarir bin Abdullah berkata, Aridtu baina yaday Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masa fi irzarin faqala lahu huz rida'aka. Faqala Umarul lil qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jaririn illa ma balagana min suratin Yusuf as-Siddiqi alaihi salam. Salah ke? Aku telah dihadapkan ke hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jarir telah meletakkan kain ridha-nya lalu berjalan dengan hanya kain sarung. Umar telah berkata kepadanya, pakailah kain ridha-mu itu. Orang-orang yang ada di situ telah berkata, tidak ada orang lain yang lebih kacak yang pernah aku lihat melebihi Jarir. Melainkan apa yang telah sampai kepada kami riwayat mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Kain jirak tu apa? Ridak tu apa? Kain selendang, apa ni macam yang kan Apa dia letak atas bau tu? Yang Ha? dia letak atas bau tu. Ustaz, Yang letak atas yang dia bau letak tu. atas bau tu. Dia panggil tu ridak lah. Yang dia sangkut atas bau tu. Yang kita kata kita pakai shawl, dia pakai ridak. Itulah. Kita pakai pismina kan yang ingat apa ni? Kan tajuk yang sebelum Pasmina. yang Nabi. Dulu kan baca dah ridak tu. Dah baca dah kan cerita. Tajuk selendang Nabi kan. Selendang Nabi tu. Ridak. Ya. Selendang lah tu. Okey, jom sambung Tapi tajuk. apa kaitan dengan air minyak wangi tadi ya? Ustazah, apa kaitan dengan minyak wangi? Tadi dia cerita minyak wangi. Lepas tu timbul kain rida. Apa kaitan dia agaknya ya? Itu pakaian Nabi kan? Yang kesukaan Nabi kan? Agaknya lah Datuk, dia dah pakai bau Itu apa kan tadi yang bau wangi. tetapi kenapa nak ditinggalkan ridaknya tu? Pakai je lah lagi segak. Kan dah dia cakap tidak pernah dilihat orang lain yang paling segak melebihi Jarir, melainkan segaknya Nabi Yusuf. Menyempurnakan apa? Kain ridakmu. Yes. Terima kasih Kak Mun betulkan ayat saya. Lengkapkan ayat saya. Okey, adab bercakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercakap jelas. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bainin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan jelas supaya dengan demikian sahabat-sahabat dapat menghafalnya dengan mudah. Okay, catatan. Bila mana baginda bercakap, baginda tidak bercakap cepat dan lancar sehingga orang akan memahami sebahagian. Baginda akan bercakap dengan jelas agar setiap orang yang hadir di dalam majlisnya akan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Mengulangi percakapan 3 kali. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala mengulang-ulangi mengikut keperluan sabdaan-sabdaannya sebanyak 3 kali supaya para sahabat dapat mengikutinya dengan pengertian. Catatan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperkatakan sesuatu yang penting dan sesuatu perkara yang rumit, maka baginda akan mengulanginya sebanyak 3 kali ataupun jika yang hadir itu terlalu ramai sehingga suara tidak dapat sampai untuk didengari oleh semua orang, maka baginda akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Pengulangan sebanyak 3 kali merupakan batasannya. Jika tidak, baginda hanya akan menyebutnya sekali sahaja. Cara dan adab bercakap.
Imam Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan, Sa'altu Khali Hind bin Abi halata wa kana wassafan. Faqultu sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani daimal fikrati laysat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftahul kalama wa yahtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bijawami'il kalimi kalamuhu faslun la fudulun wala taqsirun laisa bil jafi walal mahini yu'azzimu ni'mata wa in daqqat la yazummu minha syai'an wa ira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu wala تغضبه الدنيا ولا مكان لها فإذا تؤدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدثت اتصل بها وضرب برحمته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاها وإذا فرح غضب طرفه جل ضحك وإذا فرح غض طرفه فرح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكة التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. Sorry salah. Daku meminta ibu saudaraku sebelah ibu yang sering menggambarkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menceritakan kepadaku mengenai cara dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap. Lalu beliau memberitahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu risau mengenai akhirat, sering bertafakur tentang Allah dan sifat-sifatnya atau memikirkan akan hal keadaan ummah, dan lantaran perkara-perkara begini baginda tidak pernah merasakan bebas daripada kerisauan. Sering sahaja baginda berkeadaan diam dan enggan bercakap, melainkan di atas perkara-perkara yang perlu sahaja. Seluruh percakapannya adalah jelas, padat dan dengan perkataan yang ringkas. Setiap percakapannya berbeza daripada yang lain, jauh sama sekali daripada ketidakmunasabahan dan kekeliruan. Baginda tidak cepat marah dan tidak juga menghina orang lain. Betapa kecil sekalipun nikmat Allah yang diperolehi kepadanya, itulah sesuatu yang besar dan tidak sekali-kali memburuk-burukkannya. Mengenai makanan, baginda tidak akan mencelanya ataupun memuji-mujinya secara berlebih-lebihan. Mengenai dunia dan perkara-perkara keduniawian, baginda tidak akan tersinggung apa-apa, tetapi jika seseorang itu melewati batas-batas agama atau kebenaran, seseorang pun tidak akan terkecuali daripada kemurkaannya dan dapat menahan, sehinggalah baginda membelanya. Walaupun untuk dirinya, baginda tidak murka kepada sesiapa walaupun cuba membelanya. Jikalau di atas sesuatu alasan, baginda kena menunjukkan sesuatu arah, baginda akan menggunakan semua anggota tangannya iaitu jarinya untuk menunjuk. Jikalau baginda terkejut dengan sesuatu perkara, baginda akan membalikkan tangannya. Ketika bercakap, baginda juga akan membuat gerakan isyarat dan kadangkala menepuk telapak tangan kirinya dengan telapak kanan. Kadangkala menepuk telapak tangan kirinya dengan telapak kanan
tangan kanannya. Jikalau baginda murka dengan seseorang, baginda akan mengalihkan wajahnya daripada orang itu, sama ada tidak memberi perhatian kepadanya atau memaafkannya. Jikalau baginda gembira, baginda seakan-akan menutup matanya lantaran kesopanan dirinya. Seringkali ketawanya hanya merupakan senyuman dan ketika ketawa terselahlah giginya yang mulia seumpama butiran hujan batu yang bercahaya. Penjelasan yang seperlunya. Berbeza dengan orang lain yang tidak mengambil peduli, baginda tidak lepas daripada rasa gelisah. Sering baginda tenggelam dalam memikirkan tentang Allah dan sifat-sifat Allah serta hal keadaan akhirat. Sering baginda tenggelam di dalam tafakur pemikiran mengenai hakikat dirinya yang telah diamanahkan oleh Allah akan tugas di dunia ini. Kedua, percakapannya yang ringkas dan padat, membawa pelbagai makna, merupakan mukjizat kenabian baginya dan baginda tidak akan bercakap kecuali benar-benar perlu. Ketiga, baginda bercakap dengan jelas dan terang, tidak perlu ditambah sehingga percakapannya itu memberikan kefahaman kepada orang lain. Baginda tidak menonjolkan percakapannya tetapi bercakap biasa dengan secara jelas, mudah dan jelas. 4. Baginda tidak pernah menunjukkan sikap biadat dan kurang berakhlak kepada sesiapa pun. Walaupun ketika memberi nasihat, baginda masih menjaga kesopanan. Ketika memberi nasihat di dalam majlis, baginda dengan sengaja menahan dirinya daripada menyebut nama-nama tertentu supaya menjauhi diri orang tersebut daripada mendapat celaan orang. Namun, cara baginda inilah dengan menyebut secara umum dengan kata-kata jamak. Misalnya, betapa hal keadaan masyarakat jikalau perbuatan begini dilakukan. Tidak ada nama sesiapa pun dinyatakan. Nombor 5. Mengenai perkara-perkara keduniaan dan yang bersangkutan dengan peribadinya. Tidak timbul kemarahan baginda terhadapnya ataupun baginda perlu mengambil apa-apa tindakan hukuman. 6. Baginda hanya menghukum mereka yang bercakap atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tetapi hanya berbuat demikian jika bukti-bukti disertakan bersama. Ketika menghukum, baginda tidak akan menerima mana-mana syur. 7. Bagi orang-orang duniawi yang selalu makan dengan angkuh, selalunya akan menunjukkan sesuatu dengan jari-jari mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan seluruh anggota tangannya termasuk seluruh jari-jari baginda. Hanyalah untuk menggambarkan keesaan Allah. Baginda akan membuat isyarat dengan jari baginda. Sebaliknya, untuk lain-lain perbuatan, baginda menggunakan seluruh anggota tangannya. 8. Giginya mengeluarkan cahaya. Ustazah, Kak Mun ada nak cakap yang 8 ni? Tak ada lah saya tadi. Ada. Memandangkan bahawa keupayaan mental semua manusia tidak sama dan pendengar-pendengarnya tidak berada di atas landasan intelek yang sama, maka baginda akan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali dengan maksud supaya intisari percakapannya masuk mudah dan senang difahami oleh sahabat-sahabat. Pernah juga baginda bercakap para pendengar adalah besar sambil mengalihkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Maksudnya kalau dalam tempat yang ramai sangat orang, takkan ke depan saja kan? Orang kiri nak dengar juga, orang kanan nak dengar juga. So kiri kanan, kan? Macam penceramah lah, penceramah tu. Dia berceramah dia ni pandang kiri. Kalau kita tengok gambar dalam video-video ustaz-ustaz kan, ada gaya bermacam-macam gaya dia bercakap kan.
Ada Sekejap, satu ustaz, sekejap. ada satu ustaz tu apa nama dia? Saya suka dia bila dia berucap dia akan menangis lah. Sebab Kak Mon, ha? sekejap ya. Ustazah Bushra kan salam. Dia cakap dia tak sempat masuk. Okey, tak Kan apa. salam. Tanya kawan-kawan semua nak bincang apa-apa dah pukul 4. Nak sambung nanti? Nak sambung? Nak berhenti sini ke nak sambung? Dia akan sampai 4.30. Pukul 3 sampai 4.30. Yalah. Ustazah tak ada kan? Ustazah tak Kalau ada. ustazah ada. Ini kita setakat baca saja. Ada perbincangan. Kalau ada apa-apa, ambillah kesempatan ini. Masa setengah jam. Okey. Ustazah Faziah nak cakap apa-apa boleh juga. Minta Ustazah Faziah ulas sikit apa-apa yang Ustazah dapat. Silakan Ustazah. Tafadhal Ustazah. Tak ada apa yang nak diulaskan perkara yang ini semua mudah-mudah saja ni dah. Kita pun dah tahu kan. Ini ke terus sajalah. Kita berhenti semua. 4 suku lah. Sebab 4 suku tu masuk asar. Ya. Cepat sekarang. Cepatlah satu bab lagi. Ketawa Rasulullah. Ketawa sepatutnya senyum saja. Ketawa banyak tak? Panjang. Ketawa panjang. Ketawa panjang Ustazah. Sampai 243. Nak berhenti ikut. Kalau nak berhenti pun boleh. Hadis dia pun panjang-panjang. Ketawa Rasulullah ni. Empat helai. Ustazah Faziah. Apa nama ini percakapan ni maknanya kita kalau nak bercakap kita tengok intelek pendengar, audience lah kan. Maknanya jangan terlampau tinggi. Kalau kita katalah macam kempen-kempen orang kampung, janganlah kau cakap hal-hal intellectual. Rasanya macam inilah kita kena tengok tahap apa nama intellectual. Siapa audience kita lah. Siapa audience kita lah Datuk kan. Siapa audience? Bahasa pun kalau nak cakap kita kena tengok juga audience Datuk. Memang betul Datuk cakap. Sebab apa? Kalau kita bercakap dengan, bukanlah kita nak hinakan orang kampung, tak. Kalau intellectual dia kurang, kita bercakap bahasa-bahasa bombastik, mereka tak faham. Ini cakap bahasa yang berbelit-belit, yang banyak apa kita nak panggil lah. Banyak sangat perkataan-perkataan yang begitu besar. Tapi saya perhatikan sekarang kan, begitu banyak penggunaan perkataan-perkataan yang kita kena ambil tahu jugalah sekarang. Betul tak Datuk? Sebab dari perucapan-ucapan ialah banyak penggunaan bahasa yang bahasa intelek. Kan? Contohlah yang Kak Mon dulu tak berapa kata. Kita tak gunakan perkataan naratif. Kan? Betul tak Datuk? Naratif ialah sebenarnya apa? Cerita. Bahasa ringkasnya cerita. Bahasa ringkasnya cerita. Penceritaan naratif. Jadi banyak ada perkataan-perkataan yang sekarang yang digunakan yang kita kena juga ambil tahu apa makna. Kadang-kadang saya pun tengok kamus pun dah tak update. Sebab kena beli kamus baru lah. Dia bahasa tak updating baru punya bahasa kan. Betul tak? Sekarang kalau kita dengar macam mana Datuk kata tadi percakapan, kita bercakap kena tengok audien. Perlu ke kita cakap menjerit-jerit? Perlu ke kita cakap sekuat-kuat? Jadi itu salah satulah. Kadang-kadang contoh simple je, begini je dulu kan. Kalau kita nak bagi penerangan, contohnya lah nak baju pokok misalnya kan. Kalau kita pergi kat ulang bandar, janganlah kita pakai 1 kilogram, 2 kilogram. Kita ambil 1 pot susu gitulah. Ambil satu paket. Pot susu, 1 paket. Macam tu supaya yang penting message sampai. Message sampai kepada audiens kita lah. Maksud saya gitulah. Tapi itu contoh. Sekarang ni memanglah kita kena tengok audiens kita di kalangan remaja ke, di kalangan orang tua ke, di kalangan pelajar universiti ke kan. Jadi patutnya adalah sedikit ubah suai. Untuk yang penting message kita can get across lah sampai. Gitu Ustazah ya. Datuk ada pengalaman kan depan student kan? Cakap dengan student, all the student student yang sekarang ini
bahasa-bahasa mereka menggunakan bahasa-bahasa yang apa? Adakah menggunakan bahasa Melayu sejati atau bahasa Malaysia atau bahasa buku? Dia orang suka mix lah, apa nama, mix campur. Some of the terms they use in Jadi macam baru-baru ini kita adakan satu seminar atau forum yang kita panggil seluruh dunia berkenaan dengan bahasa Melayu. Saya terpegun tengok penceramah-penceramah daripada luar negara seperti Rusia, Jepun, Korea. Mereka menggunakan bahasa Melayu kita kan totally dalam ucapan mereka tu 100% bahasa Melayu. Dia tak ada campur. Tapi kita terutamanya sekarang ini perantara, kita panggil sekarang ni perantara. Dulu kita panggil juru hebah. Dia hebahkan berita, juru hebah kan. Sekarang kita tak panggil dia pengantara kan. Mesti bercampur dengan bahasa Inggeris. Dia bercakap. Jadi hari tu saya tengok, saya dalam TV tu saya ditemu ramai oleh Awani dengan satu penceramah daripada Rusia, seorang wanita. Dia bercakap bahasa Melayu, terpegun saya sungguhlah. Dia pun kata dia dah tengok, dia kata orang kita suka bercakap walaupun dalam rasmi. Sepatutnya majalah rasmi tak boleh campur bercakap Melayu tu dengan bahasa-bahasa lain. Mesti guna bahasa Melayu 100% lah. Siapa yang nak tahu tu dia pakailah earphone yang untuk translator tu kan. Dia cakap macam tu lah. Dia tu dia orang menghormati bahasa kita lagi dahsyat lah daripada kita. Betul tak? Sebab apa? Seperti kita belajar bahasa Arab juga kan Datuk. Tengok bahasa Arab terlalu detail kan. Kalau kita menceritakan orang pertama, orang kedua, orang ketiga ataupun orang jamak kan bahasa. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Melayu juga ada begitu. Ada. Tapi kita tak menggunakan. Dulu-dulu time kita dulu ada. Betul tak Ustazah? Ustazah dah keluar Ada. Sekarang tak ada. Sekarang diorang dah sekarang ni begitu yang dipopularkan, kita nak buat macam mana? Di sekolah macam saya pengalaman dekat maktab dulu kan. Bila kita mengajar kepada pelatih tu, kita memang tekankan kamu bercakap jangan nak campur-campurkan. Bahasa Malaysia betul-betul supaya budak-budak tu dia boleh praktis bila dia keluar. Jadi apa ni, kalau dicampur-campurkan tak tahulah nak kata. Lagipun susahlah nak cakap. Dulu-dulu memang peraturan. Dulu peraturan. Kita ingat dah Kementerian Penerangan dulu dalam TV. Dia kena cakap bahasa Malaysia penuh. Tak ada campur-campur. Sekarang ni tak ada. Dulu kalau juru hebah ataupun kita panggil sekarang ni perantara atau kita panggil dalam bahasa sekarang ni penyampai. Dia ada penyampai. Penyampai lah pengada. Dulu RTM sangat ambil berat benda-benda ni tau. Itulah kata. Peranan Kementerian Penerangan. Saya ingat lagi Ahmad Kushairi tu. Wah, kalau dia bahasa memang akan Karim Muhammad dan bahasa dia tu kan memang cantik lah kita dengar. Tapi sekarang Mariam Tejo. Sabun Mariam Tejo. Wah, bahasa dia. Surprisingly lah kamu kalau kita tengok yang suka campur ni orang Melayu. Orang Melayu. Cina. Kalau kita tengok Cina, dia cakap dalam parlimen ke apa, dia tengok straight dia cuba juga. Cakap Melayu sebaik mungkin dia nak cakap. Cina tapi Melayu. Yang suka campur ni kita termasuk pemimpin kita mesti nak campur. Saya bukan saya nak puji apa. Kita tak kira siapa bangsa. Saya tengok profesor apa yang Cina tu. Yang dari Kelantan tu. Cakap Melayu dia memang. Fasih dan bukan fasih. Fasih tu satu bab yang lain. Tapi penggunaan jalan bahasa dia tu. Jalan bahasa tu. Dia tak ada campur-campur. Nahu dia apa semua cukup. Nahu dia. Memang kita. Saya rasakan kita kena balik tahu dalam penulisan kita pun.
Kita sendirilah, kita sendiri. Dalam penulisan kita pun kita kena baikkan. Kita kena tahu macam kata satu, mudah, dipermudahkan, mudahi, macam apa? Kalau Memudahkan. nak kata apa? Saya mendoakan anda dipermudahkan perjalanan. Tak ada kan depan belakang dia tu. Dia tak ada kan. Dipermudah. Dipermudah saja. Tak ada kan hujung tu. Saya baca dalam buku Dewan Bahasa tu tak ada. Dia tak ada perkataan dipermudahkan. Dipermudah dalam segala hal. Macam tu. Dia tak ada kan. Nara. Dia ada penekanan dekat situ. Jadi penggunaan sendi kata, sendi nama sangat penting. Kita pun ada juga sendi kata, sendi nama, ganti nama, semua ada. Jadi suku kata tu. Saya dulu sukalah bahasa Melayu ni sebab zaman-zaman tu bila sampai Hir Johari kalau tak silap saya lah. Dia yang menukarkan semua. Dia menukarkan. Dia banyak tukarkan ni. Itulah yang jadi sekarang ni macam ni. Tapi betul Datuk kata tadi, kalau orang Cina, kalau dia dengar Anthony Locke tu cakap, dia cakap sebalik bahasa Melayu dia kan? Anthony Locke tu, bukan dia. Dia baca, cakap betul-betul bahasa Melayu. Biar ada telur. Tapi orang kita mesti cakap campur putih. Tengok Azlina Aziz cakap macam mana. Azlina apa? Datuk Azlina. Cantik. Pening kepala tengok. Tapi ada kala sesetengah perkataan tu kena gunakan bahasa Inggeris lah kan. Kena gunakan bahasa Inggeris kan. Macam kalau orang yang belajar pilot semua kan, dia cadet semua, dia banyak bahasa Inggeris digunakan. Tapi bila bahasa Inggeris itu ditukarkan dalam bahasa Melayu, Kak Mun tak faham lah. Kalau Inggeris betul tu. Bila tuan bahasa Melayu, Kak Mun pening kepala. Macam mana tak berapa faham nanti. Tentu orang baca Inggeris terus. Dulu-dulu lah kita kan. Sekarang tak tahulah macam mana. Dia mungkin terbawa-bawa macam Indonesia kan banyak English diendonkan kan. Jadi orang kita pun memang suka meniru-niru. Meniru-niru. Bukan meniru-niru. Jadi orang kata mungkin pada dia bila cakap bahasa Inggeris, bahasa Malaysia tu wow. Proklamasi. Apa nak proklamasi? Alamak, aduh. Mungkin kita habis cakap ni ya. Kalau dah ni kita apalah. Siapa nak baca doa ke? Ataupun Ustazah. Ustazah ada? Ustazah? Tasbih kita. Tak ada. Ustazah Fazia ada kan? Ustazah. Tutup. Wah, Datuk dekat garden ke atau memang gambar di belakang tu? Gambar. Tapi depan rumah saya lah. Gambar bunga favourite Datuk tu kan, saya tahulah. Berzaman-zaman Datuk tak jemur tengok ya. Ustazah Fazia lah minta doa. Ustazah ada ya? Ya, boleh insyaAllah. Ataupun ada komen lain ke Ustazah? Sebelum kita tutup. Ada apa-apa sebelum kita tutup ke? Tak ada apa nak cakap. Benda yang kita baca hari ini mudah saja. Ya, okey. Baik. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah habislah. Ringkas sajalah.